Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita dapat bersama-sama bagi menyambung pengajian kita di dalam bab yang ke-34, babul wasiyati bin nisa, bab wasiat untuk berlaku lembut dan berbuat baik kepada kaum wanita. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita sambung pada hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Salihin, teman-teman orang yang saleh, pada hadis daripada Abdullah bin Zam'ah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan pada hari ini kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari Jumaat, dan sebahagian umat Islam bergembira pada hari ini sebab mereka sambut Maulidun Nabi SAW, Maulidur Rasul. Dan mauqif kita atau pendirian seorang mukmin terhadap sambutan-sambutan, perayaan-perayaan yang disandarkan kepada agama ini, maka sebenarnya ada satu risalah yang cukup baik kalau kita baca, yang ditulis oleh Syekh Dr. Aid Al-Qarni hafizahullah, bahawa umat Islam adalah umat yang berbentuk amal, sebagaimana almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi apabila ditanya tentang mauqif fi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala anna ummatal muslim, bahawa sesungguhnya umat Islam ummatul amal, adalah umat yang mementingkan pada amalan. Laisa ummatan tarikhiyah, umat Islam bukan umat tarikh, bukan umat yang mengenang sejarah. Jadi umat Islam ini bukan umat yang fokus kepada waktu-waktu sambutan tarikh-tarikh, sebab terlalu banyak tarikh yang berlaku dalam sejarah Islam. Kita tidak akan dapat fokus kepada kewajipan kita kalau disibukkan dengan nak sambut. Bukan saja kita nak sambut hari kelahiran Nabi, kita nak sambut hari Nabi diangkat menjadi Rasul, hari Nabi berkhulwah di Gua Hira, hari Nabi SAW berhijrah, hari Nabi SAW berjihad, hari Nabi SAW berperang dalam perang Badar, hari Nabi mengambil tindakan kepada kaum Yahudi dalam peristiwa perang Khaybar. There are so many festival kalau kita nak sambut. Jadi Islam ini umat Islam, umat amal, mementingkan pada amal. Maka sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, Khalifatul Islam, Khalifah Amirul Mukminin yang meninggal pada tahun 23 Hijrah, mengambil tarikh hijratan Nabi SAW, mengambil hijrah Nabi untuk dijadikan sebagai kalender umat Islam. Dia tidak mengambil tarikh kelahiran Nabi, dia tidak mengambil tarikh miladur Rasul sebagaimana orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara dan Yahudi, mereka mengambil tarikh miladi. Tarikh miladi ini maknanya tarikh kelahiran Nabi dan tarikh kewafatan Nabi Isa. Before Christ, after Christ. Kan? Before Christ, after Christ. Kita tak ambil tarikh berdasarkan before Christ, sebelum kelahiran Isa, atau sebelum kelahiran Nabi, atau selepas kelahiran Nabi. Kerana umat Islam bukan umat tarikh, bukan umat yang mengenang sejarah. Tetapi umat Islam adalah umat yang mengenang kepada amal, yang fokus kepada kewajipan di tangan kita. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa qul ya'malu fasayarallahu, dan beramallah, Allah akan lihat. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amalan kamu. Wa rasul, dan Rasul akan melihat amalan kita, menjadi saksi atas perbuatan kita pada hari kiamat. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maka sebab itu umat Islam bila berdepan dengan fenomena sambutan-sambutan tarikh-tarikh ataupun majlis keraian dalam masyarakat, maka kita tidaklah mengambil jalan yang bersifat konfrontasi, pergi lawan dengan orang, tetapi kita mengambil tarik silmiah atau kaedah atau jalan yang berbentuk keamanan. Kita ambil jalan berbentuk diplomasi. Kerana dalam Islam ada satu kaedah yang kita kena faham, bahawa dalam Islam konfrontasi ini dia tidak berlaku kepada sesama Muslim. Muslim dengan Muslim yang lain tidak ada konfrontasi. Sepatutnya seorang Muslim dengan Muslim yang lain, jalan yang diambil adalah jalan, dia main muncul iklan Shopee pula. Ini bukan saya punya, akaun orang lain. Umat Islam, dia sesama umat Islam, kita tidak ambil langkah muwajjahah yang berbentuk qahriyah. Kita tak ambil
pertentangan yang kasar, tidak, atau berbentuk pemaksaan, tidak. Umat Islam dengan umat Islam, dia adalah umat rahmah. Ruhama'u bainahum, dia rahmat satu sama lain. Maka kita tidak ambil jalan konfrontasi. Maka sebab itu kita lihat dalam sejarah Islam, para pendakwah yang mengambil jalan konfrontasi lebih banyak menimbulkan fitnah daripada menimbulkan keberhasilan dakwah. Maka sebab itu dia ada prinsip yang kita kena faham. Dia ada prinsip. Jadi sebab itu kita dalam berhadapan dengan masalah isu sambutan maulid atau perbuatan sebagian masyarakat yang menyambut benda-benda yang tidak dimasyru', tidak disyariatkan, kita ambil tariq silmiah. Kita ambil jalan muwajahah bi'ilm. Kita bertembung dengan cara ilmu. Kita bagi penerangan, kita bagi tabayun, kita bagi penjelasan, kita bagi penjelasan, kita bagi penerangan, kita bagi nasihat, bin nasihah, kita bagi nasihat. Kita tak guna kekerasan, kita tak pi bom orang, kita tak pi boykot ataupun kita pi angkat spanduk buat demonstrasi, tidak, bantah, tidak. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, umat Islam disebabkan kerana ramainya jumlah mereka, maka kita akan mendapati bahawa padanya ada taksir, ada kekurangan. Dan antara kekurangan itu adalah wujudnya golongan-golongan yang ekstremis, guluk dalam agama. Maka sebagian umat Islam, mereka ada yang terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengangkat Nabi SAW daripada kedudukan yang tidak selayaknya bagi baginda, iaitu kedudukan ketuhanan. Sehingga mengangkat Nabi SAW sampai ke tahap Tuhan. Menjadikan Nabi SAW sebagai satu makhluk yang tidak ada kekurangan, yang melampaui batas kemanusiaan. Seperti mengatakan Nabi SAW makhluk daripada cahaya. Cahaya ni tuan-tuan, malaikat cahaya. Tapi bila katakan Nabi ni dia cahaya, diperbuat dari cahaya, Nabi tak ada bayang-bayang. Maka mereka sudah mengeluarkan Nabi SAW dari batas kemanusiaan. Sedangkan Al-Quran menyebut dengan jelas bahawa Nabi SAW adalah merupakan manusia dan rasul yang berjalan di pasar-pasar dan memakan makanan. Nabi ni dia makan makanan manusialah dan berjalan di pasar-pasar. Maka sebab itu ada kaedah yang kita lihat, perlu kita faham bahawa umat Islam dia kena berhati-hati dengan dua sifat ini. Al-ifrat wa tafrid. Al-ifrat wa tafrid. Apa yang dimaksudkan dengan ifrat wa tafrid? Kalimah ifrat, al-ifrat dalam bahasa Arab bermaksud tajawwazu anil haq atau anil had. Al-ifrat bermaksud tajawwazu anil haq wal had. Perbuatan yang melampaui batas. Al-ifrat bermaksud perbuatan yang melampaui batas atau melampaui kebenaran. Tajawwazu anil haq wal had. Sesuatu perbuatan yang melampaui batas dan melampaui kebenaran. Dalam bahasa ringkas kita panggil al-ifrat bermaksud ghulu, melampau, ekstrim, berlebihan. Maka umat Islam perlu berhati-hati dengan sifat ni. Yang pertama, al-ifrat, tajawwazu anil haq, melampaui batas kebenaran, atau anil had. Manakala yang kedua sifat yang perlu kita hati-hati ialah at-tafrid. At-tafrid bermaksud at-tasahul atau taksir. Tafrid bermaksud sifat pengurangan atau bermudah-mudahan. At-tasahul al-qabih, bermudah-mudahan dalam bentuk yang buruk atau bermudah-mudahan dalam bentuk yang naqis, yang ada pengurangan, tak cukup. Maka umat Islam dalam bahasa mudah kena menjauhi sifat berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Satu puak berlebih, satu puak mengurang. Umat Islam adalah ummatan wasata, umat pertengahan. Umat pertengahan. Kita bukan golongan ifrat, golongan yang tajawwazu anil haq atau anil had, golongan yang melampaui batas atau melampaui kebenaran. Ekstrim, angkat Nabi sampai ke tahap Tuhan, sebagaimana golongan Nasrani dan Yahudi mengangkat Uzair sebagai anak Allah. Golongan Nasrani mengangkat Isa sebagai anak Allah, menyamakan Isa dan Uzair sebagai ketuhanan. Kita menolak sifat ghulu atau fanatik atau ta'assub umat Islam
atau sifat al-ifrat yang berlebih-lebihan memuja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Nabi SAW sebagai makhluk yang luar biasa yang dianggap daripada cahaya, tidak ada bayang-bayang. Nabi SAW tak pernah kencing, tak pernah buang najis. Nabi SAW diberikan khayalan dan gambaran yang tidak masuk akal. Dan golongan ini sampai ke tahap menganggap Nabi SAW boleh hadir dalam majlis-majlis mereka. Sebab tu kita lihat dalam majlis selawat, dalam majlis maulid, dia letak kerusi khas. Dia tak duduk kerusi tu. Kita duk ingat pasal apa? Rupanya ingat kerusi rosak. Bukan rosak, kerusi itu khusus untuk Nabi. Nabi datang. Dia berkata Nabi mai. Ini sampai ke tahap menjadi ghulu dalam agama. Sambutan-sambutan seperti inilah yang membawa kepada celaan majlis maulid. Majlis maulid ni tuan-tuan, kalau kita mai berkumpul ingat Nabi SAW, kita berwasiat untuk mentaati Nabi, kita berwasiat untuk berbai'ah mengikuti sunnah Nabi, maka tidak ada masalah. Tetapi apabila dia dimasuki oleh anasir, oleh unsur-unsur yang disebut sebagai unsur ghairil masyru', unsur yang tidak disyariatkan, unsur yang tidak dibenarkan oleh agama, seperti mai fahaman sufi, fahaman ghulu, fahaman orang-orang daripada ahli bid'ah, mengatakan bahawa sesungguhnya Nabi hadir setiap kali majlis maulid, mentafsirkan ayat Al-Quran dan hadis bahawa Nabi SAW sedang duk berkeliaran satu dunia. Kerja Nabi duk berkeliaran je. Kan? Sekejap pergi Bangladesh, sekejap pergi Pakistan, sekejap main India, sekejap main Malaysia. Pasal apa dia buat majlis maulid? Ini semua adalah merupakan satu celaan kepada agama sebenarnya, dan celaan kepada peribadi Nabi SAW. Dan di satu pihak kita juga membenci sifat tafrid. Yang dikatakan tafrid ialah taksir, at-tasahul, al-qabih, satu sifat bermudah-mudahan yang buruk, satu sifat pengurangan yang tidak memenuhi hak-hak Nabi SAW. Tidak berselawat kepada Nabi, tidak memuji Nabi, tidak memuliakan Nabi, tidak mentaati Nabi, melawan sunnah Nabi, bahkan memburuk-burukkan peribadi Nabi dengan tuduhan-tuduhan buruk, seperti mengatakan Nabi SAW sebagai seorang pedofil kerana berkahwin dan menikah dengan Aisyah, seorang gadis yang berusia 9 tahun, memburuk-burukkan peribadi Nabi bahawa Nabi adalah merupakan seorang anti kepada Yahudi, anti-Semitik, kerana Nabi SAW memerangi Yahudi dalam peperangan Khaybar. Nabi memusnahkan orang-orang Yahudi di Madinah. Konon-kononnya Nabi berdendam kepada kaum Yahudi. Nabi adalah seorang anti-Semitik dan memburukkan peribadi Nabi SAW dengan tuduhan-tuduhan buruk yang jelek dan keji. Wa'iyyazubillah. Maka umat Islam, kita berada di pertengahan. Kita memuliakan Nabi kita, kita mengagungkan Nabi kita, kama syara'allahu lana, sebagaimana Allah syariatkan kepada kita. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, para ulama sebenarnya memberikan beberapa bayang kepada kita pasal apa umat Islam ni dia tak boleh nak sambut tarikh. Satu, kalau kita nak sambut tarikh lahir Nabi pun ulama khilaf. Ada yang kata 12, ada yang kata 9, ada yang kata 8, ada yang kata 10. Tarikh Nabi pun kita tak pasti berapa. Jadi di sana kita melihat bahawa kalau nak sambut tarikh lahir Nabi, kita pun tak tahu, tak confirm. Begitu juga peristiwa Isra' dan Mi'raj. Begitu juga peristiwa-peristiwa lain dalam sejarah Islam, kerana umat orang Arab adalah umat yang ummi. Mereka tak membaca dan tak menulis, mereka tak buat catatan sejarah. Jadi dari sudut tarikh pun memang kita tak boleh nak pasti betul-betul. Bahkan sebagian ulama mengatakan tahun Nabi Isra' dan Mi'raj, ada yang kata tahun ke-7, ada yang kata tahun ke-9 kenabian, ada yang tahun ke-11 kenabian. Jadi dari sudut tarikh pun tak tepat. Dia nak sambut 12 Rabiul Awal. Masalahnya ada riwayat kata itu bukan tarikh lahir Nabi. Sebab kalau ikut tarikh lahir Nabi, Nabi lahir hari Isnin. Yang jelas Nabi lahir hari Isnin. Hari Isnin jatuh 9 Rabiul Awal, bukan 12. So dari situ pun kita dah berhadapan dengan masalah. Maka sebab itu apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, umat Islam bukan umat tarikh. Umat Islam adalah umat amal. Fokus pada amal. Jadi sebab itu daripada tuan-tuan atau daripada masyarakat kita sibuk kumpul dana pergi buat majlis maulid Nabi, lebih baik kumpul dana pergi bagi bantuan kat mangsa-mangsa banjir.
Daripada kita kumpul majlis maulid Nabi, panggil penceramah atau panggil artis-artis beriahan nana berselawat, bayar sampai 50,000. Lebih baik kita gunakan duit itu bagi pada janda-janda, armalah, orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim yang merupakan produk ataupun yang merupakan arahan Nabi, suruh kita jaga mereka. Jadi setiap mai maulid Nabi, mai hari kelahiran Nabi, pihak kami, masyarakat kami, bila mai majlis maulid Nabi, kami bagi makan fakir miskin. Itu cara kami sambut. Ini lebih baik daripada buat majlis duk berselawatkan Nabi, duk pergi berarak pakai baju Melayu, duk angkat spanduk. Apa kata setiap majlis maulid Nabi, setiap tahun hari kelahiran Nabi, kita sambut, pastikan semua anak-anak yatim dalam daerah ni, semua anak-anak yatim atau semua fakir miskin, semua janda makan KFC. Sempena maulid Nabi, semua orang miskin kita bagi mereka gembira. Demikian itu kehendak Nabi SAW. Setiap mai maulid Nabi, kita pergi repair jalan-jalan yang bocor supaya tak ada orang insiden. Setiap mai maulid Nabi, kita pastikan sampah dalam daerah kita tak ada, sebab Nabi mengajar kita kebersihan. Ini lebih baik daripada kita pergi buat satu majlis, membazir duit dari dalam majlis, pergi buat selawat, lepas tu pergi bayar harga yang mahal. Lepas tu anak-anak yatim mereka tidak jadi VIP. Mereka mai dengan bah beratok, tunggulah makan nasi bungkus. Nasi bungkus. Yang makan nasi banyak-banyak mahal ni, hak jenis geng-geng VIP ni. Itu bukan cara Nabi SAW. Maka sebab tu Abu Bakar As-Siddiq, ketika mana Khalifatul Rasul, perkataan khalifah ni dalam bahasa Arab maknanya orang yang menggantikan, orang yang take over. Jadi Khalifah Abu Bakar digelar sebagai Khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Bila beliau menaiki kedudukan sebagai khalifah, menaiki jawatan, dibai'ah oleh para sahabat, antara ucapan sulung Abu Bakar As-Siddiq ialah, orang-orang yang kuat di kalangan kamu lemah di sisi aku, dan orang-orang yang lemah di sisi kamu adalah orang-orang yang istimewa dan kuat dan dekat dengan aku. Itu adalah ucapan ulung Abu Bakar As-Siddiq, polisi Abu Bakar. Kita kata ucap tama Perdana Menteri kan, ataupun dipanggil Perdana Menteri bila dia berucap kali pertama sebagai dasar negara. Abu Bakar As-Siddiq dia mengutamakan dasar dia, orang yang kuat di kalangan kamu, orang-orang yang hebat di kalangan kamu, orang yang lemah di sisi aku. Depa ni dengan aku, depa ni lemah. Aku akan layan depa dengan lemah. Depa ni lemah. Manakala orang yang lemah di sisi kamu, merekalah orang-orang yang istimewa dan dekat dengan aku, orang yang kuat dengan aku. Itu adalah dasar Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Rasul, Khalifah Rasul. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita lihat dalam masyarakat kita, kita berdepan dengan pelbagai musibah dan masalah dan fitnah. Tuan-tuan boleh lihat, dalam setiap zaman apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para a'immah, para ulama, para salihin, para amilin, para duat, kata Syekh Abu Ala Al-Maududi, dan menariknya ucapan ini juga disebut oleh seorang ulama yang terkenal yang mengarang kitab Adwa'ul Bayan, Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, yang mana dia menyebutkan bahawa kalau dilihat dalam sejarah, apabila umat Islam terfitnah, para ulama adalah golongan-golongan yang mendekati para umara dan orang-orang kaya. Setiap kali umat terfitnah, kita akan mendapati masyarakat itu masyarakat yang ulamanya mendekati golongan-golongan bangsawan, orang-orang kaya, mendekati artis, selebriti, dan mendekati golongan umara, golongan pemimpin. So tuan-tuan, setiap kali umat Islam mendapat kekuatan, setiap kali umat Islam mendapat nusrah, kita akan mendapati para alim, para ulama adalah orang yang mendekati rakyat, orang yang membela nasib para orang-orang marhain, orang yang membela nasib para golongan susah. Kita melihat ketika zaman Imam Ibn Taymiyah, umat Islam berada dalam keadaan menang dengan Tatar. Pada zaman Imam Ibn Taymiyah, kita melihat bagaimana Imam Ibn Taymiyah mendekati orang-orang awam bersama dengan para-para orang-orang marhain, mustada'afin, dan dia angkuh dan sombong terhadap umara. Dan ketika itu Islam kuat. Kita lihat Imam Nawawi rahimahullah, pengarang kitab ni, Imam Yahya bin Sharaf, nama dia Yahya bin Sharaf.
Nawawi ini gelaran atau laqab bagi kampung dia, Nawa. Imam Yahya bin Syarah meninggal pada tahun 676 Hijrah. Apabila Raja Al-Malik Bairbas minta cukai khas daripada rakyat, dia dengan tegas mengatakan dia tidak akan setuju dengan fatwa boleh ambil duit rakyat, sehingga raja terlebih dahulu keluarkan semua duit simpanan dia. Tu raja dia ada banyak pelayan. Pelayan-pelayan dia semua pakai tali pinggang emas. Ambil tali pinggang emas, ambil rantai emas, pelayan-pelayan raja tu semua. Bendahara negara dikosongkan, raja punya kekayaan raja habis digunakan, baru boleh ambil duit rakyat. Maka dalam satu anekdot, satu kisah riwayat dikatakan bahawa Raja Malik Bairbas marah sangat dekat Imam Nawawi. Maka disuruh menteri dia, wazir dia pecat Imam Nawawi. Kata wazir dia bukan ada jawatan nak pecat apa. Oh, kalau begitu kau tak boleh pecat dia, kita rampas harta dia. Maka jawab pada Raja, Nawawi ni dia mana ada rumah pun tak ada. Untuk makluman tuan-tuan, Imam Nawawi sepanjang hayat dia tak ada rumah. Bukan dalam manakib sejarah Imam Nawawi ni, tok guru atau ulama hadis yang karang kitab ni, dia tak pernah ada rumah. Dia tak berkesempatan beli rumah, tak berkesempatan bernikah. Rumah pun tak ada, dia ada kemahan. Raja suruh pecat, nak pecat apa, jawatan tak ada. Dia ingat orang macam ni ada jawatan. Habis tu suruh dia rampas harta dia, rumah dia, ambil cukai daripada rumah dia. Pada muka kita rampas harta dia. Harta pun tak ada, dia ada kemah. Habis dalam kemah dia ada apa? Ada kitab, ada manuskrip, buku-buku dia. Akhirnya raja suruh dia dibuang daerah. Buang boleh. Sebab macam tu sekali bagaimana layanan para hukam hukam ni pemerintah kepada ulama-ulama, dan mereka ini tegas, kuat. Maka sebab tu kita lihat umat Islam pada hari ini terfitnah. Kita tengok ustaz-ustaz kita, asatizah kita, para pendakwah kita, dia mesra sungguh dengan selebriti. Dia mesra sungguh dengan golongan-golongan high class, bangsawan. Anak datuk punya birthday, sekali ada ustaz duk pergi sambut. Potong kek sekali, tangkap gambar sekali. Anak Tan Sri ke, anak datuk ke, anak artis ke buat majlis birthday, majlis bersanding, majlis kahwin, adalah ustaz-ustaz, pendakwa-pendakwa, ulama-ulama pun pergi potong kek, pergi join sekali. Anak orang duduk flat, anak orang duduk di kampung setinggal ke, ada ustaz ni, ulama-ulama ni pergi buat potong kek ke, pergi join sekali buat majlis. Tak ada, tak turun lah. Kalau begitu kita lihat akan terfitnah masyarakat kita. Apabila para ulama lebih melazimi orang-orang kaya, orang-orang besar, orang-orang VIP, para hukam pemerintah, daripada melazimi orang-orang awam. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu kita lihat dalam masyarakat kita berdepan dengan pelbagai fitnah. Tuan-tuan, kalau nak tengok, buka di mahkamah syariah, kita buka dalam soal jawab ataupun permasalahan fiqh dalam negara kita, tuan-tuan, sedih. Itu belum berlaku isu bab faraid. Sekarang ni tuan-tuan jadi viral bab faraid, hukum hakam Islam faraid dianggap zalim. Sedangkan faraid ni hukum dalam Quran. Tapi kenapa faraid jadi zalim? Pasal ramai orang perempuan sekarang, ramai orang family sekarang pakai nak buat hibah. Dia kata kalau dia mati, dia nak hibahkan harta dia pada isteri dia. Pasal apa tak faraid? Faraid sekali naya, zalim. Sekali lagi, adik-beradik lelaki dia, adik-beradik dia semua pun dapat hak, akan pergi ambil harta tu, isteri dia tak dapat nak sara anak. Rumah dapat kat adik-beradik lelaki, rumah dapat. Tuan-tuan, pasal apa pergi jadi begitu? Pasal apa hukum Allah jadi zalim? Hukum Allah tak pernah zalim. Yang zalim adalah manusia yang gagal memahami hukum Allah. Dia macam hudud lah. Hudud ni tuan-tuan, hukum Allah dalam Quran, hukum jinayat. Dia tak pernah zalim, tapi dia akan jadi zalim bila manusia yang mengendalikan hukum ini jahil. Awal-awal lagi enactment undang-undang syariah di Brunei, sultan dan kerabat diraja tidak pandai berbuat salah. Sudah. Enactment jenayah syariah di Brunei, dia punya undang-undang hudud dia, sultan dan kerabat dia terpelihara dari hukum hudud. Apakah benda hudud ni? Awal-awal lagi dah buat declaration, sultan dan kerabat diraja tidak pandai berbuat salah. Tak pandai.
Habis yang duk pergi melanggar artis Hollywood buat majlis pesta arak tu siapa? Tuan-tuan. Kalau macam ni, ini bukan hukum Allah. Walaupun dia ada potong tangan, walaupun dia ada sebat, walaupun dia ada hukum orang minum arak, tapi hanya orang marhan. Kerabat-kerabat, orang-orang yang ada pangkat tak kena hukum. Ini bukan hukum Allah. Dia akan jadi zalim. Maka sebab itu kita lihat masyarakat Islam apabila melaksanakan hukum Allah, ambil separuh, tinggal separuh, maka rosak masyarakat. Rosak. Sama lah dengan faraid. Ada satu kisah menarik dan menyedihkan. Menarik sebab jarang berlaku. Sedih sebab memang berlaku. Ada seorang lelaki. Dia buat pinjaman bank. Dia buat pinjaman bank 200,000. Dia buat pinjaman bank 200,000. Kemudian duit tu dia gunakan untuk berjudi. Bila dia pergi berjudi, habis duit tu. Dah habis duit, hutang banyak, dia bunuh diri. Bila dia bunuh diri, sekarang ni bank dan orang kutip hutang cari bini dia. Suruh bini dia bayar. So bini dia tanya soalan. Dah lah suami dia bunuh diri. Suami pergi buat loan pula. Sekarang dia yang kena tanggung hutang tu. So dalam Islam tak bolehkah hutang tu difaraidkan? Adik-beradik dia dapat sama sekali, tanggung sama-sama. Kenapa dia seorang nak kena tanggung? Kan? Kalau hutang kenapa tak tanggung dengan adik-beradik lelaki dia, adik-beradik dia semua? Sebab nanti bila kalau duit yang ditinggalkan, adik-beradik pun tuntut hak juga. Kami ada bahagian. Kenapa hutang tak nak tuntut? Nampak tak tuan? Kezaliman. Sekarang ni tuan-tuan, suami isteri kalau ada rumah, suami isteri kalau ada harta, pakat duk bimbang. Abang kalau abang mati, rumah ni nama abang. Saya lagi buat hukum faraid, ramai yang nak claim. Tambah-tambah tak ada anak. Kalau ada anak tak apalah, ada manik, ada penghalang. Kalau tak ada anak, harta tu pihak lelaki, adik-beradik lelaki boleh tuntut daripada bahagian. Daripada waris mati, bahagian waris mati. Kena bagi pula. Sedangkan mereka tak ada terlibat apa dalam jasa, dalam apa, nak bantu keluarga tu dan sebagainya. Tiba-tiba daripada dapat bahagian. Dalam Islam, pihak keluarga lelaki dapat bahagian. Ada asbab, ada sebab. Sebabnya kerana dalam syarak, keluarga lelaki yang akan tanggungjawab pada isteri lepas suami meninggal. Keluarga lelaki yang akan sara keluarga isteri. Keluarga lelaki yang akan membiayai atau mengambil berat anak-anak saudara dia bila bapak tu meninggal. Sebab tu dalam hukum faraid, mereka ni pemangku mayat. Orang dulu panggil pemangku mayat. Mereka pangku, amanah. Tapi realiti hari ini masyarakat semua pakat bersifat nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Pak saudara pun tak pernah nampak muka. Meninggal baru nampak. Pak cik, pak saudara, adik-beradik tak pernah nampak muka, kenduri baru jumpa. Maka macam mana kita nak harap mereka bersifat memahami hukum hakam syarak? Maka sebab itu kita lihat dalam Islam, benda ni semua saling berkait. Bila kita ambil juz'i daripada hukum agama, ambil bab hudud, ambil bab nikah kahwin saja, atau ambil bab zina dengan arak saja. Ambil bab ni, ambil bab faraid, ambil bab waris kalau adik-beradik saja. Kita tak ambil bab kewajipan menjaga keluarga isteri, kewajipan untuk menjaga hubungan silaturahim dan sebagainya, tak ambil. Akhirnya rosak agama Islam dan terfitnah. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sama macam satu perempuan, dia pergi mahkamah, dia nak bercerai. Dia pergi mahkamah. Saya ada dalam mahkamah tu. Dia kata suami dia minum arak. Suami dia mabuk minum arak, bila mabuk belasah dia. Berapa kali dah suami dia mabuk minum arak, belasah dia. So dah kes ni dah bawa ke mahkamah. Saya ada sekali, dia minta kepada hakim untuk bicara, untuk ceraikan dia dengan suami dia. Hakim kata tak boleh sebab suami dia tak mai dalam mahkamah. Dah banyak kali dah suami dia tak mai. Panggil suami dia tak mai. Dia dah buat aduan banyak kali. So apa dia kena buat? Dia kena balik lagi, kena tabuh lagi. Jadi ini adalah menunjukkan bahawa bagaimana dalam Islam, apabila keadilan itu diambil juzuk by juzuk, maka masyarakat Islam akan terseksa. Agama ni dimusnahkan. Tuan-tuan, jadi sebab tu kita tengok orang-orang bila baca Quran, baca hadis, dia jauh daripada diri kita. Kita jadi jauh tak dekat dengan agama ni sebab agama tak faham kita. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita balik kepada hadis Nabi ni
Cuba kita dekatkan dengan kehidupan kita. Daripada Abdullah bin Zam'ah. Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaktub. Daripada Abdullah bin Zam'ah bahawa dia mendengar Nabi SAW berkhutbah. Wa zakara naqata wallazi aqaraha. Dan Nabi SAW ketika berkhutbah wa zakara naqata wallazi aqaraha. Nabi menyebut tentang naqah. Naqah ni unta. Unta betina. Wallazi aqaraha, dan orang yang menyembelih dia. Ini kisah Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh. Nabi suka cerita pasal kisah-kisah dulu sebagai pelajaran kepada para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzin ba'asa ashqaha." Idzin ba'asa ashqaha. In ba'asa laha rajulun azizun arimun mani'un fi rahtihi. Thumma zakara an-nisa fawa'aza fihinna faqala ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal 'abdi fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumih. Thumma wa'azahum fi dahikihim minal dartati wa qala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Muttafaqun alaih. Atau kama qala. Daripada Abdullah bin Zam'ah, hadis ni dia cerita banyak benda, banyak isu. Nabi SAW diutuskan dengan membawa jawami'ul kalim. Ucapan Nabi itu banyak, padat. Nabi cakap sikit tapi padat. Banyak topik isu. Satu hari Nabi berkhutbah. Nabi ni tuan-tuan, dia suka berkhutbah. Khutbah Nabi bukan hari Jumaat saja. Nabi bila dia rasa nak khutbah, dia khutbah. Bukan hari Jumaat. Kadang-kadang waktu Zuhur, kadang waktu Asar pun Nabi baca khutbah. Nabi bagi nasihat kat para sahabat. Lepas sembahyang Nabi kira nak bangkit khutbah. Atau Nabi duduk dalam rumah, tiba-tiba Nabi teringat something, Nabi keluar pergi tengok para sahabat duduk lepak kat masjid, Nabi baca khutbah, sahabat pun main dengar. Jadi khutbah ni bukan hari Jumaat saja. Satu hari Nabi duk sebut pasal kisah Nabi Saleh dan unta Nabi Saleh yang disembelih oleh umat dia. Cerita dia tuan-tuan, unta Nabi Saleh ni satu mukjizat Allah. Unta yang dilahirkan daripada batu. Hadis ni hadis 274, muka surat 234. Kisah hadis ni tuan-tuan, cerita dia, latar belakang kisah dia. Pada zaman Nabi Saleh, bila mana orang-orang musyrikin atau orang-orang yang kafir pada zaman Nabi Saleh, mereka tak beriman dengan Nabi Saleh. Nabi Saleh tanya mereka, apa yang membolehkan kamu beriman? Kamu nak apa bagi boleh beriman? Aku nak tolong kamu ni, bagi kamu sanggup beriman. Mereka kata, kalau engkau boleh keluarkan unta dari batu, kami beriman. Tuan-tuan, ini adalah ayat mencabar, tahdid, ayat tahdid, cabaran. Mereka kata, wahai Saleh, hang ni belagak baik. Hang kalau hang betul hang Nabi, hang keluarkan unta dari batu. Cabaran, tahdid, cabaran dekat Nabi Saleh. Bila mereka cabar Nabi Saleh, maka Allah memakbulkan cabaran itu. Allah keluarkan daripada batu tu seekor unta. Batu tu pecah, keluar unta dari batu. Unta betina. Maka unta itu dipesan oleh Allah. Suruh Nabi Saleh bagi tahu pada kaum dia, jangan siapa kacau unta ni. Dia nak minum, bagi dia minum. Dia nak makan, dia bagi dia makan. Jangan sentuh dia dengan sentuhan yang buruk. Jangan duk pergi sentuh dia dengan niat jahat. Atau kamu akan kena azab dari Allah. Maka unta tu pun keluar daripada batu tu. Semua orang umat Nabi Saleh terkejut. Unta tu pun pergi duk makan pokok, makan daun-daun dan pergi minum air. Maka orang-orang penduduk Nabi Saleh ni pun jadi takut dengan unta ni. Satu adalah unta tu telah menjawab cabaran mereka. Sekarang ni mereka pula tercabar. Mereka tak mau beriman. Dan bila dia nampak unta tu, mereka jadi sakit hati. Unta tu duk makan tumbuh-tumbuhan mereka, unta tu duk minum minuman mereka, tapi tak boleh buat apa. Maka mereka sakit hati, mereka pakat nak bunuh unta tu, tapi tak berani. Dan untuk maklumat tuan-tuan, orang yang menyebabkan unta tu terbunuh adalah golongan wanita. Dalam kisah Israeliat, orang-orang perempuan
Mereka tawarkan diri mereka kepada para lelaki yang sanggup bunuh unta tu. Siapa bunuh unta tu dapat kami. Lelaki ni payahlah. Dapat perempuannya sanggup buat apa saja. Lelaki ni tuan-tuan, kalau dekat harta dia jadi bodoh separuh. Dengan jawatan pun dia jadi bodoh separuh. Dengan perempuan dia bodoh 2 kali. Kan? Dengan perempuan dia bodoh 2 kali. Jadi akhirnya laki ni pun pagi sangguplah bunuh unta Nabi Saleh alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Jadi Nabi duk cerita lah pasal benda tu. Maka izin ba'asa ashqaha, maka bangkit daripada kalangan orang-orang umat Nabi Saleh ni orang yang ashqaha, orang yang paling celaka dari kalangan mereka, yang paling buruk perangai. Hak paling buruk perangai. Imba'asalaha rajulun azizun, antara mereka ada orang yang merupakan seorang lelaki yang kuat, azizun, yang gagah, arimun, yang gagah, arimun, yang dibenci, yang paling terbenci lah, paling buruk lah, paling buruk perangai. Mani'un fi rahtihi, mani'un fi rahtihi, dan dia di kalangan rahid. Rahid ni pengikut. Di kalangan pengikut dia, dia yang paling ni lah, paling kemah, paling gagah di kalangan pengikut dia, paling dihormati di kalangan pengikut dia. Rahid ni bilangan depa dalam Islam, kalau ruhaid tu segolongan dalam kira-kira dalam 15 orang ke bawah. 15 orang ke bawah. So dia ni di kalangan pengikut dia yang paling gagah, dia yang paling jahat, paling buruk perangai. Jadi Nabi cerita pasal ada lelaki yang buruk perangai, gagah, dan dia akan disegani oleh pengikut dia. Mana kata nak sebut bahawa orang lelaki ni hak perangai lolak ni, hak perangai jahat ni, biasanya daripada geng mereka, member mereka. Hak member mereka dia lah suka cabar mencabar. Kau berani tak main dia? Aku berani. Tepuk tangan. Oh, dia hero kita. Ni amalan perangai buruk orang lelaki, pantang dicabar. Kemudian summa zakaran nisa, kemudian Nabi SAW dalam hadis ni duk sebut pasal orang perempuan. Nabi duk sebut pasal orang perempuan pun 2 kali 5 duk pergi cabar lelaki. Dia punca dia tuan-tuan, banyak perceraian berlaku. Mai dia jumpa kita, ustaz, saya bercerai dengan isteri ustaz. Ustaz, kami terlanjur ustaz. Apa? Cerai. Apa yang terlanjur cerai kan? Saya bukan nak cerai dia, tapi tercakap. Yang perempuan lah duk nangis, tak cakap apa dah duk nangis. Kita macam mana boleh cerai ni? Dulu mai elok. Dia kata tu lah laki gaduh perempuan. Abang ceraikan saya, abang ceraikan saya, abang cerai. Laki pantang cabar. Patutnya orang perempuan ni, daripada dia cabar laki dia, abang ceraikan saya, abang sayang saya, abang cuba sayang saya. Cuba cabar yang positif. Laki ni pantang dicabar tuan-tuan. Dia buat sungguh. Dia tak tahan dicabar. Dia bagi ya. Sekali bagi, lepas tu Allah menyesal. Dua-dua menyesal. Lepas tu tanyalah, habis tu nak buat apa? Masalahnya kami dah 3 kali ustaz. Allah 3 kali. Dah cerai 3 kali dah. Minta tolong ustaz cari orang yang boleh tolong settle. Apa ingat nak cari pak sanggup? Cina buta. Nabi SAW melaknat orang yang jadi Cina buta ni. Jangan dia buat pasal. Jangan dia buat pasal. Jadi ini masalah tuan-tuan. So tu jangan mencabar. Maka summa zakaran nisa, kemudian Nabi sebut pasal perempuan. Kata para ulama, bila Nabi sebut perempuan yang jahat, kejahatan itu banyak berpunca daripada sikap ikut nafsu. Orang perempuan ni dia ada 3 masalah. Dia ada 3 masalah. Satu, fikiran dia singkat. Dia fikir nak seronok, dia fikir singkat. Laki ajak keluar malam makan rojak, takkan nak makan rojak pukul 3 pagi. Anak-anak perempuan kita kan, dia ikut jantan, baca dalam sahabat kena rogol, kena perkosa. Tapi perempuan tu pun keluar rumah pukul 3 pagi, keluar rumah pukul 1 pagi. Alasan ikut teman lelaki makan rojak, ikut teman lelaki makan laksa. Elok. Fikir jauh sikit lah. Laksa pukul 1 pagi, buat Maggi pun cukup dah. Jadi ini menunjukkan bahawa orang perempuan masalah, dia tak fikir jauh. Dia fikir singkat. Yang kedua, masalah kaum wanita, mereka suka
suka memuji dan mengganggu orang-orang lelaki. Orang perempuan ni dia sama ada dia suka ataupun dia sakit hati dengan orang, dia kacau lelaki. Dia kacau macam mana? Dengan penampilan. Dia tak perlu buat apa pun. Dia kilas rambut dia saja, lelaki habis jatuh. Dan yang ketiga kata para ulama, masalah orang-orang perempuan adalah mengikut emosi. Ikut emosi dia. Dia jadi macam budak kecil, ikut emosi ni. Maka sebab itu Nabi SAW fawa'aza fihinna, Nabi bagi peringatan ke orang perempuan. Satu, fikir jauh, fikir akhirat. Yang kedua, jangan mengganggu laki, jangan duk pergi usik laki. Tuan-tuan tahu macam mana mengusik laki? Allah sebut dalam Quran, depa dia pergi ketuk kaki depa bagi bunyi loceng. Kan orang perempuan kan pakai rantai loceng kaki, lepas tu dia pergi ketuk bunyi kering. Allah, laki pun tengah duk fokus kering, lupa dah hafal Al-Quran. Laki ni tengah duk baca Quran, tiba-tiba dengar perempuan lalu bau wangi. Kadang bukan bau apa pun, bau deodoran ya. Bau laki dah apa tak ada dia tu sembang. Tak ingat lah. Dia mengganggu laki. Dan yang ketiga, pesanan daripada Nabi SAW kepada kaum wanita supaya tidak mengikut emosi mereka. Perempuan ni tuan-tuan, kalau dia emosi, kata Aisyah, ibu orang yang beriman, perempuan kalau ikut emosi, laut dalam pun dia tak peduli dah. Lautan dalam dia tak peduli dah. Dia tak nampak laut. Laut pun dia tak nampak. Jadi ini masalah orang perempuan. Maka sebab itu Nabi SAW pernah menasihati Aisyah. Aisyah satu hari dia marah. Dia mencela isteri Nabi dengan memburukkan seorang isteri Nabi. Maka Nabi kata, wahai Aisyah, perkataan engkau tu kalau dicampak ke dalam laut, laut jadi hilang masin dia, tawak laut. Laut yang masin tu jadi tawak. Walau bagaimanapun Nabi SAW berpesan, buruk perangai perempuan, jangan pukul mereka. Itu kat situ dia punya keyword dia. Walaupun Nabi pesan orang perempuan jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, jangan macam ni. Faqala ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu. Nabi kata, adakah patut salah seorang dari kamu memukul atau sebat? Yajlidu ni sebat, rotan, merotan isteri dia. Jalda abdi, sebagaimana dia sebat dan dia pukul hamba dia. Fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumih. Kemudian bila mai waktu malam, dia tidur pula dengan isteri yang dipukul tu. Patutkah buat macam tu kat isteri? Jadi Nabi SAW mula-mula sebut pasal perangai lelaki buruk. Yang kedua Nabi sebut pasal perangai perempuan buruk. Tapi Nabi kata jangan pukul perempuan. Tak patut perempuan ini kamu pukul dia macam hamba, kemudian malam bila mai waktu malam kamu menyetubuhi dia, kamu tidur dengan dia, kamu memperkosa dia, maksudnya kamu berseronok pula dengan dia. Amboi sedap-sedap pukul dia, lepas tu malam lagi kamu enjoy dia. Maka seolah-olah kamu tidak melayani dia dengan hak. Anggap dia tu apa? Robot, tak ada perasaan. Maka dalam itu Islam menjaga kaum wanita. Nabi kata, ya perempuan pun ada buruk perangai, tapi jangan pukul dia macam hamba. Pukul dia, belasah dia cukup. Malam lagi duk enjoy dengan dia. Tak boleh. Tak patut. Summa wa'azahum fi dhahikihim. Kemudian Nabi memberikan pesan kepada para sahabat sebab duk gelak. Depa duk gelak. Gelak apa? Minaz zirat, minad dartati. Minad dartati, dartatin daripada zirat. Apa dia zirat? Kentut. Dhahikihim minad dartati wa qala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'alu. Kenapa kamu gelak kepada orang yang kentut? Kamu pun kentut ya, semua pakai kentut. Dia gelak pasal apa? Kenapa nak memalukan orang yang terkentut? Sedangkan kamu pun buat benda yang sama. Akhirnya Nabi tutup dengan bab kentut. So dalam hadis ni menceritakan tentang beberapa adab dalam Islam. Nabi cerita pasal laki-laki buruk, laki yang senang dicabar. Ya Allah sebut dalam Al-Quran, izin ba'asa ashqaha, bangkit orang yang paling buruk di kalangan mereka sebab menerima cabaran perempuan-perempuan yang mencabar. Jadi para ulama menyebutkan laki buruk ni laki yang pantang dicabar. Cabar dia, aku cabar kau.
Jom lumba kereta, aku cabak kau. Lumba kereta. Jom cabak naik motor, jadi mak rempit, cabak. Mak rempit tu dia mencabar-cabar. Cabar untuk mengorat perempuan ni, cabar untuk cabar. Tuan-tuan, laki-laki buruk yang menerima cabaran-cabaran buruk. Nabi kutuk perbuatan cabar-mencabar ni. Kemudian Nabi sebut pasal perempuan. Summa zakaran nisa fa wa'aza fihinna. Nabi sebut pasal orang perempuan, Nabi bagi nasihat, wa'izah, peringatan pasal mereka. Pasal 3 benda yang kita sebut tadi. 1, mereka semua fikir singkat. Orang perempuan yang tuan, punya singkat dia berfikir. Dia pakai tudung tu untuk majlis tu ya. Kita dah lama tuan, kenal banyak kali dah. Abang, jom balik abang. Pasal apa? Nak tukar tudung. Pasal apa nak tukar tudung? Saya pakai tudung ni untuk majlis ni ya. Habis petang sekali, petang tu nak tukar tudung lah ni. Bawa satu tudung kan. Awak tak pakai tudung khas untuk sepanjang hari. Tak boleh, dia satu tudung untuk majlis. Jadi sahabat-sahabat kita mungkin pakai tudung ni untuk main majlis mengaji ni. Sekali balik tukar tudung balik. Ada tudung lain pula untuk program lain pula. Dia tak boleh lah fikir jauh sikit. Kita nak sekali sampai malam sekali kita pakai tudung ni, tudung yang special untuk hari ni. Dia tak boleh, dia nak fikir dia sikit singkat. Yang laki pula pantang dicabar. Laki lah, salah. Fa wa'aza fihinna, Nabi bagi peringatan. Perempuan dia suka ganggu emosi laki, dia suka duk cuit laki dia. Laki dia duk tengok bola elok, duk tengok bola, tak kacau dia duk tengok bola. Tiba laki dia main kacau laki dia. Abang sayang saya tak? Sudah, aku duk tengok bola ni. Laki dia pun jawab, sayang tapi tak tengok muka saya pun. Bila tengok muka lagi, kita betul muka stres. Tengok muka stres, nampak sangat tak sayang saya. Sudah, rosak mood lagi tu. Orang perempuan ni memanglah bab ni. Yang ketiga, Nabi sebut tentang isu orang perempuan dia ikut emosi. Itu. Baik, faqala ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jalda 'abdi, dan Nabi samakan orang lelaki yang memukul isteri dia seperti orang lelaki yang memukul hamba dia, kemudian dia berseronok dengan isteri dia waktu malam. Ini adalah perbuatan yang keji dan tercela. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, balik kepada hadis yang terakhir, Nabi SAW menyebut tentang kentut. Sajalah kita keluar topik sikit bagi refresh. Kentut ni tuan-tuan, para ulama berbahas. Satu, dia membatalkan wuduk, batal wuduk. Yang kedua, adakah kentut termasuk perkara-perkara yang tercela? Majoriti mengatakan kentut bukan benda yang tercela, dia satu perkara yang harus. Berbeza dengan sendawa, sendawa dicela. Yang tu dicela. Itu makruh. Manakala kentut tak makruh. So kentutlah sepupuannya. Dan Nabi larang gelak. Sebab apa? Sebab Nabi kata semua orang buat. Dan pernah ada satu orang dalam hadis riwayat Abi Daud. Dalam hadis riwayat Abi Daud, Nabi mengajar cara menjaga maruah bila kentut. Dalam Islam, kita diutamakan menjaga maruah. Dalam hadis Abi Daud, Nabi kata, hendaklah salah seorang daripada kamu kalau dia sembahyang, dia kentut. Dia sembahyang jemaah, dia kentut. Maka hendaklah salah seorang daripada kamu kalau dia sembahyang berjemaah, dia kentut. Hendaklah dia keluar daripada sah ambil wuduk dengan menutup hidung. Seolah-olah dia keluar bukan sebab kentut, tapi sebab hidung dia berdarah. Cover line. Cover line. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Abi Daud, siapa yang kentut atau sembahyang berjemaah, maka keluar daripada saf, pegang hidung. Nabi suruh pegang hidung. Seolah-olah dia keluar tu bukan sebab dia kentut, tapi sebab hidung dia berdarah, nak ambil wuduk baru. Maka hadis ini jadi dalil dalam mazhab Imam Ahmad dalam bab fiqh. Hadis ini jadi dalil dalam mazhab Imam Ahmad, berdarah hidung batal wuduk. Hadis ini jadi dalil dalam mazhab Imam Ahmad, berdarah hidung batal wuduk. Manakala mazhab Maliki menganggap darah keluar daripada hidung tidak membatalkan wuduk. Ulama berbeza pendapat. Ada yang pakai dalil hadis ini sebagai dalil, ada yang tak pakai. Imam Ahmad pakai hadis sebagai dalil, dia kata kalau berdarah hidung batal wuduk. Batal wuduk.
Manakala para sahabat, para tabi'in seperti Imam Malik, para tabi'in seperti para sahabat seperti Abi Hurairah berpendapat darah hidung tidak membatalkan wuduk. Jadi ulama berbeza pendapat. Jadi nak cerita kata Nabi suruh tutup hidung. Tapi tak adalah suruh menipu. Kita kan habis sembahyang, apa tengah sembahyang juga terbatal wuduk, keluar tutup hidung, siapa kentut busuk ni? Tak adalah suruh menipu. Kan? Buat bukan dia sudahlah, tak salah duk. Kan? Ambil tisu kan boleh lah, ambil tisu keluar, takkan hidung buat macam kita sakit hidung berdarah, nak kena keluar. Kan? Tapi tak payah lu, siapa kentut ni? Tu tak payahlah, tu dah over. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi last kali hadis ni kita berhenti ke hadis, satu hadis last ni. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha quliqan radiya minha akhara aw qala ghairah atau kama qala. Daripada Abi Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun, la yafraq. Yafraq ni maknanya daripada kalimah farakah atau farikat, bermaksud benci atau sakit hati. Farikah. Orang Arab bila disebut kalimah farakah ni, maknanya benci yang bermaksud jijik. Jijik lah, macam tu. Maka kata Rasulullah SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan, jangan sesekali, la yafraq mu'minun mu'minatan, jangan sesekali seorang mukmin membenci atau merasa jijik kepada seorang wanita yang beriman, isteri dia lah. In kariha minha, jika dia benci pada isteri dia, khuluqan, terhadap satu perangai dia. Khuluqan ni perangai dia. Kalau di baris atas khaliqan itu fizikal dia. Ni khuluqan perangai dia. Radiya minha akhar, maka dia akan suka perangai yang lain pula. Au qala ghairah, atau mana-mana perangai dia yang lain yang akan dia jumpa, yang akan dia suka. Maka dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan, jangan satu orang mukmin benci kat isteri dia yang mukminah hanya kerana satu perangai dia yang ada pada diri dia, sebab dia akan jumpa perangai lain yang dia suka. Maka dalam hadis ini kata para ulama, Nabi SAW mengajak kita untuk jangan menghukum isteri kerana satu benda, tapi lihat secara keseluruhan. Jangan single out benda yang kita tak suka kat dia, tapi kita lihat secara keseluruhan. Kerana kalau kita nak single out setiap kesalahan manusia, kita tak akan mampu hidup dengan manusia. Saya tak tahan Ustaz dengan isteri saya ni. Pasal apa? Dia Ustaz, kalau dia duduk sorang-sorang, dia kentut kuat sangat. Atau isteri saya ni Ustaz, dia ada perangai dia. Dia sukalah Ustaz, kalau dia bersendawa tu kuat. Atau kalau dia tidur berdengkur, kalau dia, kita tak suka dengan satu perangai dia, Allah menjadikan banyak perangai lain yang akan kita suka. So lihat yang disukai, bukan yang dia tak suka. Nabi mengajar kita melihat keseluruhan secara kolektif. Look beyond, lihat secara kolektif. Don't single out every mistake. Jangan lihat satu persatu. Ini yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala. Dalam kita menilai manusia, kalau kita nak menilai perawi-perawi hadis, kita nak menilai manusia, setiap ulama ada kesalahan dia. Setiap ulama ada kesalahan dia. Kalau kita nak tolak setiap ulama atas keburukan dia, kita takkan ikut ulama. Semua orang ada salah. Ulama ni Ustaz teruk ni, tolak dia.
Ulama ni teruk, tolak dia. So, habis apa yang kita tinggal? Dia berkata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang almarhum, seorang ulama, dia ni ikhwan. Ini pun satu masalah tuan-tuan, satu talbis iblis pada golongan sunnah. Saya ingat lagi, kita kat Malaysia ni orang duk tuduh orang sunnah Wahabi. Kita sakit hati orang duk kata kita Wahabi. Ustaz ni Wahabi, dia ikut sunnah. Aku Wahabi, kok mana yang aku Wahabi? Aku sembahyang baca kunut. Aku jadi imam baca kunut pun. Tahlil, kok mana yang aku tak pergi tahlil? Aku yang paling awal makan kenduri tahlil tu. Lauk tahlil tu aku capai makan. Kan? Kok mana yang aku tak pergi tahlil? Jadi kadang-kadang orang mengata kita Wahabi. Kita sakit hati sebab tak betul. Sebab definisi dia longgar. Definisi Wahabi tu longgar. Macam sekejap kata Wahabi ni, macam ni, sekejap kata Wahabi. Macam, dia tak ada satu definisi yang jelas apa itu Wahabi. Kita pun jangan buat benda yang sama dekat orang. Fulan ni ikhwan, dia ni ikhwan, dia ni ikhwan. Apa maksud ikhwan? Orang-orang sunnah ni daripada kata orang yang mana-mana ulama yang lawan kerajaan, tak setuju dengan kerajaan, ikhwan, khawarij. Amboi, longgarnya istilah yang kita reka, sampaikan kita nak label semua orang yang tak sependapat dengan kita sebagai musuh. Jangan tuan-tuan, jangan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ada ijtihad, dia keluar daripada ikhwan muslimun. Dia bukan ikhwan. Dan dia tak ikut manhaj ikhwan, dia ikut manhaj ilmu. Kawan-kawan kita yang dituduh ikhwan, dia tak pernah pergi usrah ikhwan pun. Tamrin ikhwan ke, usrah ke, daurah ke, apa, mukhayyam, tak pernah pergi pun. Kok mana yang jadi ikhwannya? Jadi ini masalah kita tuduh menuduh ni. Kenapa orang sunnah benci dengan ikhwan? Sebab lawan kerajaan, politik. Itu ya, sebab politik. Kerana Arab Saudi ni negara yang beraja, dia tak ada pembangkang. Kita tuan-tuan, kita senang taruh menteri-menteri kita. Kutuk rapat, itu pun tak bagus lah, kutuk menteri ni. Tak bagus, bukan sunnah lah. Kita tak setuju dengan Perdana Menteri, kita tak setuju dengan menteri. Menteri pun orang biasa. Rakyat jadi politik naik. Arab Saudi tak? Raja, Perdana Menteri, Raja. Raja adalah Perdana Menteri. Atau Putera Mahkota adalah Perdana Menteri. Menteri Kewangan, adik Raja. Menteri Pertahanan, adik Raja. Apa Menteri Kesihatan, anak Raja. Semua keluarga ada beranak dia belakang. Itu nama dia dinasti pemerintahan anak beranak. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, bila tidak ada pembangkang, tidak ada yang menentang, maka akan menyebabkan rakyat tak boleh bersuara. Ulama-ulama yang dimasukkan dalam penjara di Arab Saudi bukannya buat salah apa pun. Kritik kerajaan dalam ceramah, kritik kerajaan dalam Twitter, kena tangkap 8 tahun penjara hanya sebab tulis status Twitter. Kita orang Malaysia ada tulis status Twitter, kutuk kerajaan, kutuk apa semua, tak ada apa pun. Kutuk Nabi pun kena denda 5,000 dekat Arab Saudi. Kritik kerajaan dalam Twitter kena penjara 8 tahun, dihukum 8 tahun penjara. Twitter, bukanlah dia ajak orang pergi demonstrasi apa, tulis status je 8 tahun penjara. Jadi sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, kita tak setuju dalam bab politik, takkan itu jadi ikhwan. Jadi sebab tu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama yang terkenal, dia sebut, dia kata dalam halal wal haram fi Islam, dia kata dalam syariat Islam ni Allah maha adil terhadap kedua-dua gender, lelaki dan perempuan. Dan Allah memberikan kelebihan kepada orang perempuan sebab orang perempuan bersifat lemah. Lemahnya orang perempuan, kita bagi kelebihan ke dia. Dan Allah SWT memberikan tanggungjawab yang banyak kepada kaum lelaki sebab kekuatan dia, rijal, kekuatan dia. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, Islam ni dia mengajak kita lihat secara kolektif, keseluruhan. Qaradawi dia ada fatwa yang kita tak suka. Fatwa dia membolehkan salam lelaki perempuan, kita tak setuju. Qaradawi dia membolehkan kita bagi salam pada non-muslim, kita tak setuju. Qaradawi membolehkan kita
untuk menyambut perayaan hari raya bukan Islam, kita tak setuju. Tapi adakah bermakna kita layak hina dia, kita mencela dia, mencerca dia? Dia banyak jasa yang lebih baik. Dulu ada orang hina Qaradawi. Dia kata Qaradawi teruk, anak dia artis. Untuk maklumat tuan-tuan, anak Qaradawi salah seorang pergi jadi penyanyi. Allah uji orang yang cakap tu, anak dia pun jadi penyanyi. Anak dia pun jadi penyanyi. Sebab tu tuan-tuan, jangan mulut ni. Kama tadinun tudan. Sebagaimana kita berhutang, seperti itu kita akan bayar. Jaga mulut kita. Duk ribah orang tak tentu pasal. Jadi sebelum kita balik tuan-tuan, Nabi SAW menyuruh kita supaya lihat secara overall, kolektif. Secara kolektif, keseluruhan. Kita hanya dibenarkan lihat secara khususi dalam dua hal. Kita boleh nilai satu orang secara khusus, perbuatan khusus dia pada dua benda ya. Yang mana kita boleh abaikan segala jasa dia dalam dua hal. Satu, pada al-iza' fid din, dia menghina agama. Itu boleh. Kalau ada orang yang hina agama, masa tu tak kisahlah berapa banyak jasa dia, kita tak boleh tengok secara kolektif lagi lah, pasal dia hina agama. Dia dah langgar boundaries. Masa tu kita boleh hukum dia secara khusus atas apa yang dia buat. Al-iza' fid din, kalau dia hina agama, menyakitkan agama. Oh, jasa dia bagus Ustaz, dia buat tu ini. Tapi kalau dia sentuh hina agama, Quran dan hadis, dia hina agama, maka habislah jasa dia, gugur. Yang kedua ialah al-qiyanah. Dia khianat. Dia khianat kepada amanah. Sebagaimana ada wakil rakyat, menteri-menteri yang khianat. Tak kisahlah dia jasa dia bagi orang duit BRIM ke, bantuan rakyat satu Malaysia ke apa, kalau pecah amanah, rasuah, kena tangkap, tak boleh. Ini amanah, khianat pada amanah. Maka Nabi SAW menunjukkan contoh, ada seorang lelaki dalam perang Khaybar berjihad dengan hebat, tapi Nabi kata dia masuk neraka sebab dia curi harta ghanimah dalam peperangan Khaybar. Dia sembunyi satu selendang. Kalau dia pergi berjihad dengan Nabi, bila dapat harta, dia kena bagi dekat Nabi. Harta dalam perang, Nabi kena kumpul. Dia sembunyi satu selendang daripada Nabi. Maka kerana selendang itu, dia dibakar dalam api neraka. Sebab khianat kepada amanah. Dia kata para ulama, ada dua yang kita tak boleh tengok secara khusus. Satu, izak pada agama, dia hina agama. Yang kedua, bila mana dia khianat pada amanah. Itu tak boleh buat apa lah, dua ni. Hal lain kita nilai secara keseluruhan, kolektif. Mana lagi baik, mana lagi buruk. Perawi hadis tuan-tuan akan jumpa dalam Sahih Al-Bukhari, perawi hadis yang didhaifkan oleh para ulama hadis, Imam Bukhari terima dia. Sebab kaedah dalam riwayatkan hadis, kita tak lihat secara pukul rata. Memang dia dhaif, tetapi dalam satu riwayat dia kuat. Dia kuat dalam riwayat ni. Maka Imam Bukhari pakai riwayat dia, walaupun dia dhaif dalam riwayat yang lain. Jadi sebab tu kita kena faham kaedah dalam ilmu. Jadi sebelum kita balik, muslimin dan muslimat rahimakumullah, buah ataupun pesanan yang kita nak pesan dalam agama ni tuan-tuan, dalam agama dia, kita selama kita hidup dekat dunia ni, dia tak ada jaminan si fulan dan si fulan akan selamat dari fitnah. Sampaikan ada orang kata, Ustaz, saya fobia lah Ustaz, saya duk ikut satu orang tok guru Ustaz ni, tiba-tiba meletup kes dia. Rupanya Ustaz ni dia ada kes. Ada kes apa? Dia ada kes seksual. Saya fresh lah Ustaz, saya duk ikut dia dah dekat 5 tahun, duk ikut Ustaz ni, pendakwah ni. Dia idola saya, tiba-tiba ada kes mahkamah, Ustaz ni terlibat dalam gangguan seksual. Hak seorang lagi kata, Ustaz, saya duk ikut Ustaz ni, memang duk follow dia. Tiba-tiba dia masuk pula trading, masuk forex Ustaz. Allah, stres Ustaz. Kecewa saya Ustaz. Dia masuk forex. Forex kan difatwakan haram. Ustaz ni duk bertahan dengan forex. Hak seorang lagi, Ustaz, saya memang sokong Ustaz ni, saya duk follow dia, duk ikut kelas dia.
dalam kereta, dalam radio, dalam kereta tu pasang radio, pasang ceramah ustaz ni lah. Bagi ke anak-anak apa. Sekali ustaz dia masuk UMNO. Alah. Saya katakan, apa masalah masuk UMNO? Parti silah, masuk di AP plek lah sikit. Lepas tu saya kata, jadi kesimpulannya, kalau kita letakkan penghormatan kepada manusia, manusia akan kecewakan kita. Semua orang akan dekeh. Seorang lagi pula, perempuan. Dia kata, ustaz, saya ni memang duk hormat dengan ustaz ni. Tiba-tiba dia pergi ceraikan isteri dia. Lepas dia ceraikan isteri dia, ustaz, saya berbulu dengan ustaz ni. Tengok muka ustaz ni, saya nak ludah dia. Ni. Tuan-tuan, semua ustaz ke ustazah ke ada kelemahan. Ambil ilmu mereka, bukan ambil peribadi mereka atau orang mereka, bukan. Habis ustaz, macam mana? Saya malu nak dengar ceramah dia, ustaz. Dengar dia diam. Dengar dia diam. Kalau malu nak dengar daripada orang ramai, dengar dia diam. Tuan-tuan, jadi kesimpulannya, kita takkan jumpa satu ilmu yang bersih daripada orang yang baik. Zaman macam ni Aziz dia meninggal dah lalu dah, tuan-tuan. Zaman tu dah berlalu. Kita pergi zaman fitnah, takkan tak faham lagi. Kita main zaman fitnah. Kita duk harap nak jumpa orang macam Tok Guru ni Aziz, nak harap jumpa macam Tok Guru dulu-dulu yang orang kata apa? Isi minyak motor, isi ayak dalam minyak motor, dia berjalan. Ada karomah? Tak ada lah, tuan-tuan. Zaman ni semua orang terpalit dengan riba, terpalit dengan syubhat, terpalit dengan maksiat. Tok Imam pun lagu Uptown Girl. Dia punya ringtone Tok Imam kan, Uptown Girl lagu ringtone. So kita dah zaman fitnah. Lagu raya boleh lagi lah. Jadi kalau kita dah zaman tu, macam mana kita nak expect zaman ni? Lepas tu pula ada satu orang dia kata, ustaz, saya nak kahwin. Ada soalan, ada orang hantar dalam Facebook, dia kata dia nak kahwin, budak lelaki lah, budak Jordan, dia nak kahwin. Mak pak dah tunang semua dah urus pertunangan. Baru-baru ni dia jumpa tunang dia ada TikTok, akaun TikTok, duk ber-TikTok. Allah, dia kata ada TikTok pula dah, saya patut kahwin ke tak patut kahwin? Perempuan tu duk ber-TikTok, duk bergelek pula kan, gelek kan. Macam mana tu? Saya kata kat dia, kalau hang nak cari hak jenis tak ada TikTok apa semua kan, susahlah zaman sekarang. Dia sama ada kamu lelaki kena kuat, kena jadi kuwah, kena jadi rijal, kuwah. Pergi kahwin dengan TikTok ni, dah kahwin, tutuplah TikTok tu kan, tutuplah TikTok tu, bimbing dia. Tapi bukan senang lah, it's not easy. So anak-anak, tuan-tuan, anak-anak kita, anak-anak saya, cucu kita semua ke depan zaman fitnah sungguh. Bukan nak sembang kosong, memang fitnah. Dan jangan expect kita dapat satu ustaz yang perfect, kita akan kecewa. Dah ramai orang kecewa. Satu orang ni dia kata ustaz ni perfect, memang baik, dia memang duk sanjung ustaz ni. Sekali kena tangkap, ustaz tu ada pasangan lelaki gay. Ustaz gay. Tuan-tuan jangan buat main. Gay pun bukan tak sembahyang lah ni, gay pun sembahyang. Berjemaah lagi. Cerita benar, bukan bohong, memang ada kes. Jadi apa yang saya nak sebut, kita dalam zaman fitnah, terimalah seadanya. Berubahlah setakat boleh, tapi jangan expect melampau. Kita yang kecewa. Jadi anak saya, isteri saya duk mengadu pasal anak-anak, saya kata, kita ubah setakat kita mampu, tapi ini zaman fitnah. Tuan-tuan nak expect apa? Anak-anak kita tak kenal benda-benda tak elok. Benda tu ada depan mata. Tuan-tuan tutup Netflix, dia buka Amazon Prime. Tutup Amazon Prime, tutup Netflix, dia buka internet. Ada berpuluh, bersepah website yang boleh buka stream filem-filem. Tak bagi dia pakai internet, tutup semua internet. Dia pergi cyber cafe. Kerajaan pula bagus, kerajaan buat apa? Internet untuk rakyat. Sekarang ni banyak internet free, wifi free. Tak bagi dia phone, dia pergi CC. Banyak cara lah, kita tak boleh nak sekat. Kita boleh bagi dia didikan.
supaya satu hari dia sedar, dia tahu nilai mana buruk mana salah. Hak tu yang boleh buat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pelihara keturunan kita dan diri kita. Hak tu je boleh buat. Jangan expect tinggi lah. Kan? Sebab tu saya cakap kat tuan-tuan awal-awal lah. Kalau tuan-tuan boleh sampai satu tahap macam kawan saya, anak dia buat perangai, balik rumah cerita itu ni, tanya, dia dah bunuh orang tak? Tak adalah bunuh orang. Okey lah, okey lagi lah. Dia dah prepare for the worst. So nothing surprise dia anymore lah. Dan dia berdoa, tapi doanya betul asa, doa jadi baik. Sebab kita dah prepare lah memang. Ini fitnah, zaman fitnah. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.